Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di Current Sphere MY, dan selamat datang kepada yang baru saja mendengar ulasan-ulasan dari channel ini. Baiklah, isu yang akan kita bincang pada hari ini ialah mengapa jurang pembangunan antara Sabah dan Semenanjung masih wujud meskipun pelbagai peruntukan telah diberikan dari tahun ke tahun. Ini adalah persoalan utama yang kita perlu tanya apabila terlihat komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan negeri Sabah, seperti yang disebutkan dalam Belanjawan 2025. Dalam sesi pembentangan Belanjawan 2025 di Parlimen, Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Bali Musa, menyatakan penghargaan terhadap usaha Kerajaan Persekutuan untuk menambah peruntukan pembangunan Sabah yang kini berjumlah 6,7 bilion ringgit berserta kenaikan bayaran interim kepada 600 juta ringgit. Usaha ini dilihat sebagai langkah penting dalam merapatkan jurang pembangunan yang sekian lama menekan negeri Sabah. Namun begitu, Mat Bali tidak teragak-agak untuk menegaskan bahwa meskipun peningkatan ini dialu-alukan, peruntukan tersebut masih belum memadai untuk menangani segala ketidakseimbangan yang wujud sejak dahulu. Sebagai seorang wakil rakyat Sabah, Mat Bali mengangkat suara rakyat Sabah dan membangkitkan 6 isu penting di kawasannya Sipitang. 6 isu ini walaupun tampak kecil mencerminkan cabaran besar yang masih dihadapi rakyat Sabah dalam menikmati kemudahan asas. Sebagai contoh, Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar atau BELB, sistem solar hybrid yang melibatkan Kampung Long Pasya dan Kampung Melingan masih terhenti pada tahap pelaksanaannya 60 hingga 70% walaupun projek ini telah lama dimulakan. Projek ini seharusnya menjadi penyelesaian untuk memenuhi keperluan elektrik komuniti pendalaman. Namun kegagalan untuk menyiapkan tepat pada masanya mengakibatkan masyarakat terpaksa hidup dalam keadaan serba kekurangan. Bukan hanya isu bekalan elektrik yang dihadapi, tetapi masalah bekalan air bersih juga menjadi isu mendesak di kawasan Sipitang. Projek Loji Rawatan Air atau LRA di Kampung Usuk Sungai Lakutan dan Kampung Pepolor merupakan satu contoh. Ini di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Jabatan Air Negeri Sabah, proyek ini dirancang untuk memberi manfaat kepada 27 kampung melibatkan hampir 1.000 rumah. Namun, walaupun tinjauan kawasan ini dilakukan pada awal tahun ini, sehingga kini belum ada perkembangan lanjut atau kepastian bila proyek ini akan dimulakan. Isu air bersih yang sangat asas ini menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Adakah segala perancangan hanya sekadar janji tanpa tindakan yang konkret? Seterusnya, keselamatan di Sabah turut menjadi fokus apabila Mat Bali menggesa agar jeti bot penambang di Sipitang dinaikkan taraf dengan kadar yang segera. Jeti ini bukan saja penting untuk memudahkan atau menjadi kemudahan rakyat setempat, tetapi juga memerlukan langkah keselamatan tambahan karena menjadi laluan aktiviti penyeludupan dan kemasukan warga asing. Dalam konteks ini adalah wajar untuk kita bertanya lagi, adakah kerajaan benar-benar serius dalam menangani masalah keselamatan di Sabah? Atau adakah perkara ini hanya dianggap isu kecil yang diabaikan? Seterusnya, isu infrastruktur jalan raya turut menekan rakyat Sabah. Mat Bali memberi contoh proyek naik taraf jalan dari Kampung Mendulong ke Kampung Meligan yang hingga kini tiada perkembangan konkret daripada pihak kementerian maupun kontraktor. Infrastruktur jalan yang baik adalah asas kepada pembangunan ekonomi dan sosial, namun kelewatan proyek ini seolah-olah menunjukkan seakan tiada kesungguhan untuk menyelesaikannya. Selain itu, proyek menaik taraf jalan dari Kampung Bangkalalak ke Kampung Mentulud yang sepanjang 2,9 km telah diluluskan dengan kos 23,5 juta ringgit dalam Belanjawan 2024, tetapi belum juga dilaksanakan. Keadaan ini menimbulkan persoalan sama ada pelaksanaan proyek ini
akan berlarutan seperti sebelumnya atau akhirnya akan diselesaikan. Selain masalah kemudahan asas, isu kebajikan anggota keselamatan turut dibangkitkan. Berek dan kuartes polis di Sipitang dan Sindumin yang sangat uzur memerlukan perhatian segera. Datuk Mat Bali menyuarakan kebimbangan ini karena berek yang serba daif akan menjejaskan moral dan keselesaan anggota polis yang bertugas, terutama di kawasan sempadan. Dengan keadaan kuartes yang rosak, sukar bagi mereka untuk menjalankan tugas dengan tenang dan fokus. Apakah ini satu hal yang sewajarnya diabaikan, sedangkan anggota keselamatan berada di barisan hadapan untuk melindungi kedaulatan negara? Walaupun komitmen Putrajaya untuk membangunkan Sabah memang dialu-alukan, namun persoalan utama yang timbul ialah keberkesanan pelaksanaannya. Apakah cukup sekadar memperuntukkan jumlah yang besar tetapi proyek terbengkalai, perancangan tertangguh, dan tiada tindakan susulan yang pantas? Adakah ini sekadar langkah sementara yang hanya merawat simptom ketidakseimbangan tanpa benar-benar menyelesaikan puncanya? Rakyat Sabah tentunya mengharapkan kerajaan bukan sahaja berjanji, tetapi memastikan setiap sen digunakan dengan berkesan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mungkin suara lantang Mat Bali dan wakil-wakil rakyat Sabah yang lain akan memberi tekanan kepada kementerian dan agensi yang bertanggung jawab agar isu-isu ini diberi perhatian serius. Sebagai rakyat Sabah, kita perlu terus mendesak supaya pembangunan yang dijanjikan ini benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan. Sila utarakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah supaya semua orang tahu suara rakyat yang kian ditekan. Terima kasih semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sehingga isu yang lain. Terima kasih.